Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan saudara yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun bagi peluang okat untuk kita boleh kita beramai-ramai duduk dalam satu majlis, iaitu majlis ilmi, satu majlis yang mulia, dan juga ini majlis dipanggil al-amalus soleh, amalan yang soleh. Tuan-tuan, sebelum pada saya nak masuk mengajar bab hak kita dak kecek semua, jadi kerana kita berada dalam masa yang sangat mulia, masa yang sangat penting dalam Islam, sebab tu nak minta kecek sikit belum pada nak masuk ke bab hak kita mengaji. Hari ni tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok para hujjaj hari ni di Mekahnya orang panggil Yaumut Tarwiyah. Hari ni di Mekah hari yang ke-8, ataupun hari ni orang panggil Yaum At-Tarwiyah. Makna tarwiyah iaitu buat persiapan, buat komprom. Jadi para hujjaj akan bertolak. Orang pergi Mekah pergi sebulan dah, pergi 20 hari dah, dia buat umrah, lepas tu dia tahallul, duk cuk jubah jangok. Tapi hari ni dia kena pakai cuk ihram niat haji. Daripada tempat hak duduk tu, pakai cuk ihram niat haji dan menuju kepada Mina. Kalau tengok je sekarang semua orang pergi haji pakai pergi duduk beripung di Mina. Orang panggil hari Tarwiyah. Pasal di zaman Nabi SAW kuam sedua di Mina ya tak ada. Padai kosong, pahal kayu tak ada, air tak ada. Sebab tu tarwiyah makna kuamprom, kontrak triam, perbuat persediaan, mai air daripada Mekah hakok gi untuk nak duduk di Mina. Tu orang panggil tarwiyah. Tapi hari ni bayakat tak serupa dulu dah. Air ada, bilik air ada, semua prom, ada tin. Kalau hak puak VIP pula ada dalam tin tu, sedap duduk. Jadi mana kata hari ni para hujjah pakak menuju kepada di Mina, dan hari ni esok hari ni hari tarwiyah kepada para hujjat yang duduk di Mekah. Dan juga esok ke untuk orang di Mekah, esok ke orang panggil hari Arafah. Mereka akan bermenuju selepas daripada pagi, semaya pagi, makan pagi, siap tu akan bertuju kepada Arafah, satu padai yang luar. Di Arafah satu padai yang luar. Di sana ada satu masjid, orang panggil Masjid Namirah. Sejak tu cedek buat semaya setahun sekali. Pasal situ tak ada orang, tak ada kampung orang, tak ada umur orang. Jadi buat cedek semaya setahun sekali. Jadi orang semua para hujjah pakak pergi beripung semaya situ, semaya Zuhur dengan asap capur sekali jamak. Tapi belum nak semaya ada khutbah. Belum nak semaya ada khutbah. Orang panggil khutbah Arafah. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca khutbah kepada para hujjaj. Masa Nabi buat haji, Nabi baca khutbah sebelum pada nak semaya Zuhur dan Asar sebagai jam'an jamak. Kalau kita tengoklah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah pada beliau berkhutbah, beliau semaya dan beliau semaya jamak, kemudian beliau menuju kepada Jabal Rahmah, satu bukit yang ada di tengah padai Arafah, dan di kaki bukit tadi penuh dengan batu-batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan doa.
Nabi doa berdiri. Dalam sejarah ada tulisnya, dalam hadis ada tulisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa daripada Nabi masuk duk pada Arafah sampai ke matahari jatuh. Allahu akbar. Nejeh. Tapi saya hari ni banyak para hujaj bawa terosak, kau duk main lai lah, kau duk main fih lah, kau duk lai sot lah. Jadi orang panggil habis masa dengan sia-sia, tak ada habis masa untuk ibadah dan doa. Kerana itu tuan-tuan, kita untuk orang yang tak pergi ke Mekah, kita untuk orang yang tak ada buat haji, disunatkan supaya kita berpuasa pada hari Arafah. Tuan-tuan, jadi dalam Islam ni 10 hari Zulhijjah berharga sangat dalam Islam. Satu hadis Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa wa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, tiada segala hari dalam masa 1 tahun ในรอบปีทั้งปีไม่มีวันใดที่การทำอามัลซอเลห์ในวันนั้นดีเลิศและเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. Ahabbu ilallah, dalam riwayat lain kata azka, lebih baik, lebih mulia, lebih disukai Allah. Tak ada nak lawan buat amal soleh dalam cuma 10 hari awal Zulhijjah. Sehingga sahabat tanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, nak banding dengan jihad fi sabilillah di bulan lain pun tak boleh juga ke? Tanya sahabat. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, juga dengan jihad fi sabilillah pun nak banding tak boleh. Walaupun amalan jihad besar di sisi Allah, tapi kalau jihad di bulan lain nak lawan dengan amal soleh pada 10 hari awal Zulhijjah, nak banding tak boleh. Nabi kata illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, malaikat satu orang lelaki yang dia keluar tubik pada rumahnya, dia bawa dirinya, bawa hartanya, falam yarji', tak klik-klik, mati. Barulah mulia, barulah lebih daripada buat amal yang soleh pada 10 awal Zulhijjah. Sebab tu orang panggil sebagai amalan salafus soleh. Orang zaman dulu mereka bersungguh-sungguh dalam buat ibadat masa 10 awal Zulhijjah. Serupa dengan mereka bersungguh-sungguh dalam ibadat masa 10 akhir Ramadan. Serupa. Digalakkan suruh khatam Al-Quran, digalakkan suruh banyak sedekah, digalakkan suruh banyak zikir, digalakkan suruh banyak semaya sunat, digalakkan suruh puasa. Jadi ini amalan yang telah dilakukan oleh para salafis soleh. Kerana itu tuan-tuan, kita kalau boleh saya nak seru kepada tuan-tuan, marilah kita pakat puasa. Tahu nak puasa banyak pun, we puasa hari Arafah. Pasal kelebihan orang puasa hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia 2 tahun. Sanatil madiyah, tahun lepas, dan baqiyah, tahun hak dak sekarang. 2 tahun. Satu puasa yang diberi hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tak ada. Sebelum kita ada puasa Ashura, hari 10 Muharram. Itu ada, umat dulu ada. Tapi umat dulu tak ada puasa Arafah. Ini pixet yang Allah Ta'ala bagi kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut dalam sejarah lagi, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala kandungkan dalam hari Arafah. Umpamanya, hari yang Allah sempurnakan agama. Pasal di hari Arafah Allah turunkan satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, iaitu hari Arafah, kuat mai al-yawma, pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kamu, akmaltu lakum dinakum, agama kamu. Hari saksena sombun, hari agama sempurna. Kam sang son semua dalam Quran cukup lekat habis dah.
tu yang sombun bab hari Arafah. Sebab tu orang Yahudi yang kata, kalaulah ayat ni turun untuk kami akan buat hari tadi sebagai hari raya untuk kami. Pasal penwanti, makna kata kita kena syukur, kita kena muja pasal hari itu Allah sempurnakan agama, Allah sempurnakan nikmat, Allah redha Islam sebagai agama. Hari Arafah. Dan juga hari Arafah, hari yang Allah Subhanahu wa taala merdekakan banyak sekali hamba-Nya daripada Jahannam. Allah Subhanahu wa taala, banyak hamba Allah akan dilepaskan oleh Allah daripada neraka. Tak boleh nak lawan daripada hari Arafah. Hari Arafah hari banyak sekali. Kalau orang duk dalal lah, orang duk legok, yo faham. Apa ya tok ni yo faham. Yo tahu kunka kong apa ya tok. Apa ya tok hak ni boleh taruning apa ya tok hak besar sekali, siapa ke maah selalu dah boleh tubuh belaka. Kita sekarang kita kurang faham pasal kita tak ada perawat harta. Tapi orang hadut dalam mereka faham apa ya tu. Kerana itu orang ahli neraka gembira sekali, iaitu hari Arafah sebanyak-banyak akan dimerdekakan Allah daripada neraka pada hari Arafah. Dan Arafah adalah hari yang mulia dalam Islam. Al-Hajju Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji rukun hajinya salah satunya daripada itu iaitu Arafah. Tak sah haji kalau tak ada pergi wukuf di Arafah. Sebab tu tuan-tuan, kita berada pada hari yang mulia, kita berada pada hari yang besar dalam Islam. Marilah kita pakat gembira, marilah kita sambut dengan hari kebesaran tadi dengan banyak ibadat kepada Allah, khususan ibadat puasa kita. Jangan kita sibuk dengan buku cari kain baju nak raya, terlupa tak ada nak puasa. Ya, kita mari masuk pengajian kita pada minggu ni. Jadi minggu ni saya nak sambung pada minggu lalu. Saya ada berkecek bab buku Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masuk surah lagi Dia main Bismillah baru. Minggu lalu kita sudah bahas Bismillah satu ayat daripada ayat Al-Quran ataupun tidak. Dan juga kita sudah bahas Bismillah ni dibaca koho ke baca derah. Kita berkecek mari dah setiap mazhab dan setiap dalil hak mazhab tu kita ada berkecek semua dah. Dan juga kita ada berkecek juga dah sunat baca bismillah piye mana ratai. Saya wakri mari dekat 20 tepat daripada hadis hak Nabi baca bismillah belum nak buat benda tadi. Khulasahnya, setiap perbuatan, setiap perkataan hendaklah dimula dengan bismillah. Nak masuk rumah, nak tubik rumah, gapo lagi, nak pakai pakaian, nak pecah pakaian, semua dimula dengan bismillah. Sebab tu marilah kita usaha sebagai orang panggil doa, kita belajarlah doa, supaya setiap ketika kita tak terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Tuhan semua. Kalau kita tak baca doa, kita terlupa dengan Allah. Sebab tu kita jangan tinggal doa dalam setiap kelakuan kita, setiap perbuatan kita. Dan pada minggu lalu kita bahas dengan gaduh-gaduh mengenai nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan nama Allah. Kita bahas gaduh-gaduh pada minggu lalu. Ulama pecah pada dua bahagian. Kita klik semula. Ulama pecah pada dua bahagian. Satu katanya Allah, satu kalimah yang mustaq, diambil daripada lafaz aliha ataupun waliha ataupun laha. Jadi kalimah ni mustaq, ambil. Dan banyak para ulama yang mengatakan Allah ialah isim jamid, bukan isim mustaq. Tak ada pecah daripada mana-mana. Bahkan Allah isim jamid, tak ada mari daripada kalimah tu, tak ada mari daripada kalimah tu. Allah isim jamid. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kita pun sudah buat bahas dah pada minggu lalu. Dalil gapo ratai. Orang hak kata isim, orang hak kata mustaq, dan dalil gapo orang hak kata Allah Taala ni, Allah ni kalimah isim jamid. Kita tak turun dah. Yang kita nak ulas sekali lagi benda hak pisik untuk Allah.
Hak ni pasal minggu lalu kita pergi dengar gaduh-gaduh sungguh. Pisik pertama untuk Allah, nama Allah ni, pisik yang pertamanya iaitu nama Allah kena duduk depan. Lepas tu nama hak Allah Ta'ala hak lain tu kena duduk belakang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus kena mari belakang daripada Allah. Tak sah, tak boleh nak ambil nama Allah tak belakang. Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah, tak boleh. Ini khususan. Pisik pertama, nama Allah mesti berada depan di atas segala nama Allah. Nama Allah Ta'ala banyak. Walillahil asmaul husna. Nama Allah Ta'ala ada banyak, tapi semua nama tadi, nama Allah mesti berada di depan sekali. Nak tak belakang pada nama Allah Ta'ala hak lain, tak boleh. Ni ke pisik kau tineng. Pisik kau tisang. Nama Allah Ta'ala hak lain semua, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Nama Allah Ta'ala hak lain semua tu, alih leh hak duk lek dakpai tu, kalau satu orang doa munada, kalau dia seru kena jatuh alih leh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Nak buat alih leh tak leh. Nak buat alih leh tak leh. Kalau satu orang baca Ya Ar-Rahman tak kena. Turut kaedah bahasa kaedah Arab tak kena. Ya Ar-Rahim ada alih leh tak leh. Ya kena cabut tu baik. Alih leh hak duk depan segala nama hak Allah Taala hak lain. Kena cabut tu baik. Tapi khususan hanya nama Allah alih leh tak gugur. Bawa satu orang doa dia panggil Ya Allah, tak ada gugur dah. Alih leh ada tak apa, tak gugur, tak lugur. Ni ke kau pisik, kau tisa. Nama hal lain lugur pi. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Sa. Nak buah alih leh tak leh. Nama hal lain, tapi nama Allah tak gugur. Alih leh tetap berada dalam panggilan Ya Allah. Yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala satu nama yang tak sebut dengan seorang diri, malaikat ada kalimah yang sempurna, ada jumlah yang sempurna. Mi prayok ti sombun. Tak ada Allah duk seorang, tak ada. Kalau nak sebut nama Allah, ya ada prayok ti sombun. Umpamanya la ilaha illallah. Jadi adanya Allah, jadi adanya jumlah. Kalau nama hak lain ada. Ar-Rahman duk sorang diri ada, tapi untuk kalimah Allah, nama Allah satu ni satu nama yang tak boleh nak sebut malaikat, sebut dengan jumlah yang sempurna, jumlatan tamah, baru boleh sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisik yang keempat. Nama Allah pisik yang keempat iaitu Annahu Ismul A'zam. Hak ni kena bahas panjang pula. Jadi Nabi kita SAW telah bersabda, siapa saja yang seru dengan nama Ismullahil A'zam, nama Allah yang besar, jadi segala doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahsia periksana kata Ismullahil A'zam tu gapo? Nama Allah Ta'ala sangat besar tu gapo? Maka ada banyak para ulama yang mengatakan nama Ismullahil A'zam tu ialah Allah dah. Nama Allah dah. Nama Allah tu Ismullahil A'zam. Dalilnya segala nama hak lain sifat bagi Allah. Dia sebut nama Allah tu meliputi segala nama Allah Ta'ala hak lain. Sebab tu lafaz Allah ialah Ismullahil A'zam. Cerak, faham, nyata. Ini yang keempat, khususiyah, benda hak pisik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kalimah Allah, lafaz Allah ni satu kalimah yang apabila sebut mikan plan kun ada perubahan. Tak serupa nama lain, tapi nama Allah apabila disebut ada perubahan. Umpama dalam Quran Allah Ta'ala sebut
alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu gemetar. Jadi mikan pelian-pelian kun berlaku perubahan, hati bergetar kalau sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebut hal lain tak jadi, tapi sebut nama Allah ada hati bergetar. Ini saya panggil ada perubahan apabila sebut nama Allah. Umpama ayat yang lain lagi, Allah Taala royak hak orang kafir, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Orang kafir apabila disebut nama Allah wahdahu, satunya Allah, gapo jadi hati mereka? Isma'azzat, hati mereka akan rangkiat, keji. Bo dengar Allah, dengar tak boleh. Mai sebaicai, tak suka, rangkiat dengar kamu Allah. Jadi ada kesemi pun apabila dengar Allah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Orang tak beriman, dia tak boleh dengar. Dia dengar, dia berasa rangkiat, dia berasa benci terhadap kalimah Allah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, apabila sebut lain daripada Allah Taala, kecek hal lain, idzahum yastabshirun, mereka itu gembira, suka. Tapi dia sebut hak Allah, tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Itu orang panggil nama Allah ada perubahan. Satu ayat yang lain lagi Allah Ta'ala sebut, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum. Juga ni maknanya apabila sebut nama Allah, hati orang beriman akan gemetar. Ni adalah kopi set, panggil benda hak pisik untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kita berkecek dah bab buku bismillah dengan nama Allah. Dan yang kedua hak saya nak kecek pada malam ni, kena ingat nama Allah diulang dalam Al-Quran oleh pula royak pula nama Allah mari semua dalam Quran 2724 kali, 724 ครั้ง 27 mudah ingat. Itu kalimah Allah yang datangnya dalam Al-Quran. Timbul satu soalan, man huwallah, siapakah Allah? Pia Tuhan, pia Allah. Maka tuan-tuan, kita nak faham siapa Allah ni, tak boleh kita nak faham dengan otak fikiran kita sendiri, tapi kita kena, orang panggil, kita kena faham daripada yang telah dihurai oleh Allah dalam Al-Quran. พระองค์ทรงแนะนำตัวของพระองค์เองในอัลกุรอาน Allah Ta'ala mentarufkan dirinya, neknam tubuhnya dalam Quran lah mana, maka lah itulah kita boleh kenal Allah Ta'ala. Kita boleh kenal Allah Ta'ala macam itulah, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala neknam sana tua eng, neknam tua eng kepada para hambanya. Ayat pertama hak ni nak kenal, kata man huwallah, siapa Allah. Ayat pertama, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallah, dialah Allah. Siapa? La ilaha illahu, tiada Tuhan yang selayak disembah malaikat dia, iaitu Allah. Makna kata uluhiyah Allah, yang patut sembah hanya Allah. Nak hurai lagi, siapakah Allah? Alimul ghaib, yang tahu segala benda gaib. Kerana benda gaib untuk Allah Ta'ala ada juga ke? Ingat, benda gaib semua sebut oleh Quran, gaib, iaitu ma ghaba anka, benda gaib daripada engkau manusia, bukan untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala tak ada benda gaib. Kena ingat, untuk Allah tak ada benda gaib. Tak ada benda gaib untuk Allah Ta'ala. Untuk manusia yang ada benda gaib.
Benda gaib ada, benda hak tak nampak dengan mata untuk manusia, tapi untuk Allah Taala semua tak ada untuk dia, untuk benda gaib. Sebab tu Allah Taala nak tunjuk kata sempurnanya ilmu Allah, alimul ghaib wasyahadah. Dia mempunyai ilmu pengetahuan di segi ilmu benda yang ghaib dan benda yang syahadah, benda hak tak ghaib, benda hak dah ada dak pe, benda hak dah dak pe. Huwar Rahmanur Rahim. Dia Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasihan ni. Nanti insya-Allah kita buat bahas selepas pada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ni dia Allah baru. Bismillah baru. Tadi kita masuk Ar-Rahmanirrahim. Ayat kedua, Allah Taala neknam tubuhnya, dirinya kepada hamba-Nya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang selayak disembah, illahu, melainkan dia Allah. Lepas tu Allah Ta'ala hurai, Al-Malik, dia sebagai raja. Raja bahasa mana weh? Iaitu Al-Maliku li jami'il asya', dia memiliki bagi segala perkara, dan mutasarrifu, penpu bari hancat kantang bot. Bukan jadi raja duk sore, bukan jadi raja dan ada amanat nekan pokron. La mumani'atin, tak ada satu orang boleh break, boleh sekat dia, wala mudafa'ah, dan tak ada satu orang boleh peladang dia. Tak ada amanat, bed set. Al-Malik, Allah Al-Malik. Allah Ta'ala kata illahu Al-Malik, raja dia. Al-Quddus, yang maha sucinya. Allah Ta'ala At-Tahir an kulli dansin, suci daripada segala kekotoran, suci daripada segala keaiban, suci daripada segala kekurangan. Allah Al-Mamduh, yang dipujikan, bil fadaili wal mahasin, dengan segala kelebihan dan dengan segala kebaikan. Itu Allah Al-Quddus, maha suci. Allah Ta'ala neknam lagi dia ni Assalam, pusong santik. Assalam, pusong santik, iaitu selamat daripada segala keaiban, selamat daripada segala kekurangan. Assalam, Allah Ta'ala. Assalam. Semua ni balarah belaka, sirah balarah belaka, atas wazan balarah belaka, maha selamat. Assalam. Lepas tu pula Allah Subhanahu Wa Taala neknam dia lagi Al-Mu'min, pusong peratan kuam plot pai, yang bagi keamanan. Keamanan tak boleh siapa nak bagi, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, pasal Allah Al-Mu'min. Pula satu lagi Al-Muhaimin, yang penjaga, penpudule. Dalam kalimah lain lagi Asy-Syahid, Al-Hafiz, itu nama Allah hak makna serupa dengan Al-Muhaimin, penpu dule, penpu makna kata orang yang cara, yang peduli kepada hamba-Nya. Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muhaimin. Al-Aziz, yang gagah, yang kuasa. Jadi Al-Aziz ni satu kalimah, satu nama Allah Ta'ala yang banyak datang dalam Al-Quran. Kalau kita tengoknya lafaz kalimah Al-Aziz, nama Tuhan Al-Aziz ni mari semua dalam Quran 92 kali. Nama hak lain mari sekali dua kali ya. Assalam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min mari sekali dua kali ya. Tapi nama Al-Aziz mari semua 92 kali. Wa kana Allahu azizan hakima. Kadang-kadang wa kana Allahu azizan alima. Banyak Aziz ni mari acak sampai ke 92 kali dalam Quran. Maha kuasa. Makna dia dekat-dekat. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, Al-Matin. Semua ni makna serupa dengan Al-Aziz. Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala neknam pula dia ni sebagai Al-Jabbar, yang bagi penolong. Yang bagi penolong puti, hai kuam cuy lửa, siapa sesak doa nak kekaya, Allah yang tolong dia. Siapa kena buat nyanyi, doa Allah Ta'ala yang tolong dia. Al-Jabbar. Lagi pula Allah Al-Mutakabbir, yang maha besar.
Semua kebesaran, semua ketinggian milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada segala benda yang mereka itu syirik. Ni ayat kedua, Allah Taala neknam tuain kepada hamba-Nya. Ayat yang ketiga, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Ayat ketiga Allah neknam tu ayat iaitu Allah Taala kata dia sebagai Allah ialah al-khaliq, pencipta. Al-Khaliq, daripada minal adam, daripada hak tak ada kepada ada. Manusia ni yang nak buat satu benda, yang baik hak duk ada dah, baik campur jadi satu benda. Tapi Allah Taala Maha Kuasa, dia boleh mengadakan aujada, dia boleh mengadakan asal benda tak ada, dan dia buat tak kena ada tonbab, la misalis sabiq, tak ada tuayang sebelum daripada itu, tak ada. Itu orang panggil Al-Khaliq. Sampai tu banyak ayat-ayat Al-Quran hak Allah Ta'ala rakyat dia pencipta langit, dia pencipta bumi. Pasal Allah Al-Khaliq. Yang kedua Allah Ta'ala neknam tubuh dia kata Al-Bari. Allah Ta'ala yang Al-Bari, makna Al-Bari iaitu yang mengadakan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, kisah Nabi Musa. Taubatlah kamu kepada bari'ikum, yang mengadakan kamu. Makna dekat-dekat belakang dengan Khaliq saat ni, hak tu yang menciptakan, yang mengadakan. Al-Musawwir, yang merupakan. Hak ni wa'u yang dirupa, makna dekat-dekat belakang tu, tekah tak banyak kali. Tapi semua tu makna membuat belakang, membina. Makna hak tulah belakang. Itu Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Lahul asmaul husna. Allah Taala ada nama banyak lagi, nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala benda di langit, segala benda di bumi, semua tasbih sadudi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak satu benda di langit, benda di bumi, semua tasbih Allah Subhanahu wa taala belaka. Tapi walakin la tafqahuna tasbihahum, buang tak faham tasbih mereka itu. Tak faham sendiri. Kita manusia yang tak faham, tapi semua binatang, semua bagai di langit, bagai di bumi, pakat tasbih Allah Taala belaka. Wa huwal azizul hakim, dia maha kuasa, lagi dia pula Allah maha bijaksana. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Taala neknam kepada kita nak kenal dia. Umpama qul huwallahu ahad, katalah Muhammad, Allah ahad, Allah itu satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Allah itu hanya satu. Allah Ta'ala neknam. Kata dia ni saya. Lepas tu pula Allahus Samad. Allah sebagai tempat tumpuan segala makhluknya. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Tapi Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Itu Allah. Allahus Samad. Lepas tu siapa lagi Allah? Lam yalid. Tak pernah beranak. Pasal akidah pegangnya orang musyrikin Makkah kata, malaikah banatullah, malaikat tu anak tina Allah Taala. Itu pegangnya orang musyrikin, ya peganglah tu. Banatullah. Tapi orang Yahudi mereka pegang Al-Uzair ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Puak ni pegang kata Uzair itu anak Allah. Dan orang Nasara pegang kata Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu anak Allah. Maka Allah Ta'ala kata lam yalid, tak pernah beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala apa? Laisa qablahu syai', sebelum pada Allah tak ada apa lagi. Allah sebelum padanya tak ada apa-apa. Sampai tu dia tidak diperanakkan.
Bukan kata anak siapa-siapa, bukan. Apa panggil lam yulad. Nah, lepas tu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang ada orang panggil sama serupa tiap tiang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata tak ada satu benda pun makhluk yang sama dengan Allah. Allah yang lebih daripada segala makhluknya. Ni Allah Taala neknam kepada kita untuk nak kenal dia. Dan banyak lagi ayat Al-Quran yang sebut tentang Allah Ta'ala dalam Quran. Kita baca balik makna mudah-mudah. Tujuannya kita temu tempat tu, kita kau bahas mula. Ayat kelima, Zalikumullahu Rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Zalikumullah, demikian itu Allah Rabbukum, Tuhan kamu. Zalikumullah Rabbukum fa'bud la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia yang layak disembah. Khaliqu kulli syai', dialah yang telah ciptakan segala perkara. Kulli syai', semua Allah Ta'ala yang buat. Sebab tu fa'buduhu, hendaklah kamu beribadat kepadanya, kena sembah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dia wakilun ala kulli syai', dia ni sebagai purap picop bagi segala perkara. Allah Ta'ala purap picop, wakil ala kulli syai', al-kafil bi arzaqihim. Allah Ta'ala rak picop semua rezeki hak makhluknya. Tu makna al-wakil. Al-wakil. Banyak lagi ayat-ayat yang sebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi kita nak tinggal tak leh. Ayat ni banyak buat kita ingat belaka, iaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan yang selayak disembahnya malaikat dia, iaitu Allah. Siapa Allah? Al-hayyu, yang hidup, bukan yang mati. Allah yang hidup. Pasal Rabb mesti kena hidup, Tuhan disembah mesti kena hidup, tak boleh nak mati, dia mati lemah. Al-hayyu, dan pula al-qayyum, dan pula Allah yang tadbirkan semua dunia ni, urusan dalam dunia semua Allah pen pucatkan, pen pudulek. Qayyumus samawati wal ard. Allah Ta'ala tadbir segala lapis langit, Allah Ta'ala tadbir segala lapis bumi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak mengatuk, Allah Ta'ala tak tidur. Jadi sifat mengatuk, sifat tidur ni sifat hak lemah. Sebab tu Allah sempurnanya hai, hidupnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa hidup. Jangan kata tidur, mengatuk pun tak, ghaflah pun tidak, lupa pun tak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala benda di langit, baginya, hanya bagi Allah Taala segala benda di bumi. Semua milik Allah. Pen ekasib kong Allah tangsin. Semua Allah Taala belaka. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat di sisinya illa bi'idnih, malaikat dengan izin Allah. Di hari kiamat, mi cry mi amna, nak tolong satu orang, nak bantu satu orang, malaikat dengan izin Allah. Sehingga malaikat sendiri pun nak tolong tak boleh. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Banyak manakah malaikat di langit? La tughni syafa'atuhum, tak kaya daripada bantuan mereka, syafaah mereka. Malaikat nak tolong tak boleh. Malaikat illa liman ya'zana Allah, kepada mereka yang Allah Ta'ala izin, aknumat taunan wa yarda, dan orang Allah Ta'ala redha, barulah boleh tolong, boleh syafaah. Tak boleh siapa nak syafaah. Tak boleh siapa nak syafaah. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu hadis Bukhari, satu hadis panjang, ketika anak dia musim pening duduk di padang mahsyar, pergi cari Nabi Adam alaihi salam. Anta abul bashar, wahai Adam, mu ni bapak segala manusia, tolong clear ratik weh kadi kami dengan Allah Taala ni, tolong bercara ratik.
Maka kata Adam, tak boleh nafsi, tak boleh nak bercara ni, tak boleh nak syafaat kepada kamu. Maka mungkin carilah Ibrahim Khalilullah, manusia bakal menuju hadap ke Ibrahim. Bertemu Ibrahim kata nafsi, tak boleh nak tolong. Mungkinlah kepada Musa alaihi salam, pakak pergi cari Musa pula. Bertemu Musa pula, Musa jawab nafsi. Mungkin cari pula kepada Isa, Musa kata. Sehingga akhir sekali mungkin cari kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan puji kepada Allah, satu perkataan yang tak pernah dipuji. Allahu akbar. Comelnya perkataan puji Allah, sehingga Allah Subhanahu taala jawab, sal tu'ti, mintalah aku nak terima semua permintaan engkau. Allahu akbar. Maka Nabi SAW minta untuk syafaat. Allahu akbar. Minta untuk nak tolong. Jadi nak royak kata syafaat satu orang mai bisik nak cak izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ilmu Allah taala sempurna. Benda hak depan mereka pun Tuhan tahu, benda hak belakang mereka pun Tuhan tahu. Makna benda hak sudah lepas mari pun Tuhan tahu, benda hak akan datang pun semua Allah taala tahu belaka. Itu ilmu Allah taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Manusia tak boleh nak meliputi ilmu Allah taala, tak boleh nak tahu malaikat apa yang Allah taala kehendak nak tahu. Nyok tu ya, nak tahu lebih pada tu tak boleh. Nak tahu lebih pada tu tak boleh. Allah saja yang tahu. Sebab tu ni tingginya segi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pula Allah taala sebut wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Besarnya kursi Allah sehingga meliputi 7 patala langit dan 7 lapis bumi. Wasi'a kursi. Kursi ni nama weh. Kursi satu makhluk yang besar duduk di atas langit ke-7 bawah pada aras. Hak tinggi sekali aras. Rang lemah daripada aras kursi. Tempat duduknya kursi. Dan lepas tu baru langit ke-7. Jadi kursi Allah Ta'ala ni besar. Wasi'a kursiyuhu. Kursinya besar penuh 7 lapis langit, penuh 7 lapis bumi. Besarnya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak ayat kata kaji Allah Ta'ala besar sangat. Dan Allah Ta'ala tahu segala perkara. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Tak jadi berat untuk Allah Ta'ala nak jaga langit, nak jaga bumi, nak jaga semua untuk makhluknya, nak dulai, nak rak picok. Mai cai rương ti lambat, mai cai rương ti net ngai untuk Allah Ta'ala. Wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha besar. Ning Allah Ta'ala nek 6 nak wi kita kenal kata siapakah Allah. Kita masuk satu ayat lagi. Jadi han ini molek we banyak pasal Quran banyak han ni. Kalau kita ambil Quran tok 30 juz dapat ti set neng suan sam. Allah Taala kecek ha buku nek 6. Nek 6 tubuh dia we kita kena kata siapakah Allah. Set neng suan sam kalau Quran 30 juz makna kata 10 juz. Sulusul Quran kecek buku Allah Taala. Sebab tu saya nak baca surah lagi, walaupun panjang sikit minta maaf. Ayat hak pertama dalam surah Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah tasbih kepada Allah segala benda di langit, segala benda di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah yang aziz, yang kuasa, lagi pula yang hakim, yang bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya bagi Allah segala kerajaan di langit dan segala kerajaan di bumi. Yuhyi wa yumit. Dialah yang bagi hidup, dialah yang bagi mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa di atas segala perkara. Allahu akbar. Huwal awwalu. Dia sebagai al-awwal, yang mula-mula sekali. Laisa qablahu syai'. Sebelum daripada Allah tak ada siapa. Wa huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang akhir. Tuhan yang akhir, iaitunya laisa ba'dahu syai'. Tidak ada satu pun selepas daripada dia. Wazahiru. Dialah yang zahir. Laisa fawqahu syai'. Wal batin. Dialah al batin. Laisa dunahu syai'.
Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia tahu di atas segala perkara. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang cipta langit, yang ciptakan bumi di masa ni hari fi sittati ayyam. Kuasanya Allah, bijaknya Allah. Allah buat dunia semua dengan masa ni hari. Kama dia Allah Ta'ala istiwa alal arash. Dia pun istiwa di atas arasnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa hak masuk le bumi dan apa hak tubik daripada bumi. Hujan, ya hujan turun, serah turun le bumi nya ana. Allah Ta'ala tahu belaka. Wa ma yakhruju minha, apa hak tubik daripada bumi. Tumbuh gapo, pohon gapo tumbuh le dunia. Semua Allah Ta'ala tahu. Allahu akbar. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Apa hak turun daripada langit, apa hak naik ke langit, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Allahu akbar. Tak ada satu perkara pun Allah Ta'ala tak tahu. Allahu akbar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berada dengan kamu di mana-mana kamu berada. Mana kata ikut menawak gapo semua Allah Ta'ala tahu belaka. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala basir, nampak semua segala amalan yang kamu lakukan. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Baginya segala kerajaan di langit dan bumi, dan kepada Allah turja'ul umur. Segala urusan semua kena klik kepada Allah. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dia yang memasukkan waktu malam dalam siang hari dan memasukkan waktu siang hari dalam waktu malam. Dia Allah. Semua Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, ini ayat yang berkecek kepada kita. Nak kita faham, nak kita kenal siapakah Allah. Kalau tanya saya himpun banyak lagi ayat-ayat Al-Quran hak sebut, hak berkecek, hak buku, siapakah Allah. Nak kita kenal, nak kita cerak dan nyata siapakah Allah. Satu ayat lagi, badi'us samawati wal ard idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila dia nak kepada satu perkara, dia kata kun, jadi, fayakun, maka benda tadi pun jadi. Kuasanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa'alun lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kalau bolehnya kita kena mengaji, kita kena belajar lagi. Dalam Quran lebih kurang 6 suan sam ataupun 10 juz Allah Ta'ala neknam kepada kita mengenai dia. Banyak lagi. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dia yang jadi Tuhan di langit, dia yang jadi Tuhan di bumi, dan dia Allah Al-Hakimul Alim, yang maha bijaksana dan yang maha alim, yang maha tahu. Semua Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab kedua. Bismillah, dengan nama Allah. Saya rasa kita boleh kenal dah siapakah Allah. Dan marilah kita mengaji bab yang kedua, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah kalau kita sambung pengajian kita lepas pada raya ni, saya mari nak bahas buku Alhamdulillahirabbilalamin. Seminggu satu ayat ya. Kadang-kadang pun tak cukup juga. Kena 2 minggu baru habis satu ayat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bahas buku Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim mushtaqun. Ambil daripada lafaz rahimah. Ambil daripada lafaz rahimah, rahmah. Mana kata kasih belah, kesian belah. Rahman dengan Rahim, supaya makna ya. Supaya makna ya. Dari segi makna ambil daripada lafaz rahmah. Lafaz rahmah. Rahman ambil daripada rahmah, dan Rahim pun ambil daripada rahmah. Tapi kedua-dua ni berada di atas lafaz mubalaghah, bersangat.
Bahasa Melayu kita kerana sesaknya bahasa Melayu. Jadi balarah ni kena boh maha pemurah, maha pengasihan ni. Arak tak kena ada boh maha dah. Ya tukar wazir. Ya tukar wazir. Jadi Rahman tambah alih ngandung lek belakang. Duk di atas wazir mubalarah bersangat maha pemurah Allah. Rahim tukar wazir. Kalau Rahim yang maha pengasih, tu ya, yang maha kasih, mana kata isim fa'il. Tapi kalau Rahimun, maha pengasihan ni. Supaya dengan Sami'un, maha pendengar. Basirun, maha pelihat. Kalau Basirun, orang hak junapok, ataupun Sami'un, orang hak dengar. Kenan dengar tamada ya. Tapi kalau Sami'un, maha pendengar. Basirun, maha pelihat. Alimun, maha mengetahui. Hak tu orang panggil wazir mubalarah. Jadi makna dua-dua ni daripada rahmat belaka. Ar-Rahman pun daripada kalimah Ar-Rahmah, dan Ar-Rahim pun daripada kalimah Ar-Rahmah belaka. Itu cerita tepat marinya makna dan kalimah. Kalau kita mari tengok makna rai la'iyat. Berkata Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman amun fi jami'i anwa'ir rahmah. Rahman itu maha pemurah. Lafaz maha pemurah itu amun, meliputi di atas segala rahmat. Makna kata kuang-kuang, crop krum, nửaทุกสิ่งทุกอย่าง. Wasi'at kulla syai' rahmati, wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi di atas segala perkara. Jadi lafaz Rahman ผู้ทรงเมตตา makna kata เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง lebih luah, lebih asyaddu mubalaghatan min rahim, lebih mubalarah daripada rahim lagi. Pasal ar-rahim maknanya yakhtassu bihi ta'ala. Ar-rahim innama huwa min jihatil mu'minin, hanya untuk orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dalam Quran kata, dan adalah Allah itu dengan orang beriman rahima, kasih sayang. Jadi makna kata rahim diguna hanya untuk orang beriman, kesian belah untuk orang beriman, kasihani hanya kepada orang beriman. Tapi Rahman amun, meliputi bagi segala makhluk. Orang bukan Islam pun, orang kafir pun duduk dalam Rahman Allah Ta'ala. Binatang pun duduk dalam Rahman Allah Ta'ala. Ini tak sama luahnya, kuang-kuangnya Rahman dengan Rahim. Imam Arzami telah berkata, Ar-Rahman li jami'il khalqi, Ar-Rahim bil mu'minin. Supaya saya bagi tahu saat ni. Yang mek dalil mari. Hak ni daripada tafsir Ibn Katsir ni. Yang mek dalil mari, summastawa 'alal 'arsyir rahman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kama dia telah istiwanya Allah Ar-Rahman di atas arasy. Ar-Rahman, summastawa 'alal 'arsyir rahman dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman telah istiwa di atas arasy. Tak ada wari kalimah lain. Ar-Rahim tak ada. Ar-Rahim 'alal 'arsy istawa tak ada, ataupun orang panggil summastawa 'alal 'arsyir rahim tak ada. Ada Rahman. Faham tak? Maksudnya Allah Ta'ala fazakaral istiwa bi ismihi ar-Rahman liya'umma jami'i khalqihi bi rahmatih. Tujuannya Allah Ta'ala nak royak kita kata ar-Rahman, iaitu satu kalimah, satu pemberian, satu kuamet tati meliputi di atas segala perkara. Tak bukan ar-Rahim. Allah Ta'ala sebut ar-Rahman. Dan untuk Ar-Rahim, Allah Ta'ala khas hanya kepada orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi khalasahnya, orang panggil banyak ulama buat bahas, semua makna serupa belaka. Pai naik tang dia kan, iaitunya Rahman lebih luah,
lebih umum daripada Rahim. Rahim hanya kepada orang beriman. Jadi maknanya bismillah dengan nama Allah Maha Pemurah, makna kata meliputi segala makhluknya, wa ar-Rahim, dan Maha Pengasihani, iaitu kasih sayang hanya kepada orang beriman. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Dan pisik untuk Ar-Rahman. Kita bahas buku Ar-Rahman. Ar-Rahman satu nama yang tidak dipanggil selain daripada Allah. Hanya nama Allah Subhanahu wa taala satu saja. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Allah Ta'ala sebut rang pada Allah, iaitu Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman. Sebab tu Ar-Rahman satu nama yang tak ada pada nama yang lain. Hanya kepada Allah. Yakhtassu billahi subhanahu wa ta'ala. Nama Ar-Rahman. Nah, yang kedua pula kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budun. Adakah menjadilah mereka itu selain daripada Ar-Rahman alihah Tuhan. Jadi lafaz Ar-Rahman kalau kita tengok dalam tafsirnya, dalam tafsirnya, kita jumpa lafaz Ar-Rahman dalam Quran 57 kali. Sipcet kerang kalimah lafaz Ar-Rahman diulangi Allah dalam Al-Quran. Adapun kalimah Ar-Rahim 115 kali. Neng Roy kan kalimah Ar-Rahman hanya 57 kali. Kerana itu wasafahu birrahman awalan min ismihi liyadullu annahu khasun billah. Jadi nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, Allah Ta'ala wari lepas pada nama Allah. Mana kata nama Ar-Rahman adalah nama yang tertentu hanya kepada Allah. Wasa ada satu zaman, satu masa selepas pada Nabi SAW meninggal dunia, ada satu orang dakwa diri dia sebagai Rahman Al-Yamamah. Iaitunya Musailamah Al-Kazzab. Dia dakwa diri dia sebagai Ar-Rahman Al-Yamamah. Dia orang Yamamah, dia mengaku dia ni sebagai Rahman Al-Yamamah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak suka dia tak nama macam tu, sehingga masyhur sampai sekarang setiap tempat semua kenal kata Musailamah Al-Kazzab. Pasal nama Ar-Rahman hanya kepada Allah. Itu pisiknya Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Kita bahas sikit Ar-Rahim. Ar-Rahim nama Allah, tapi Ar-Rahim nama Allah, tapi untuk orang lain ada juga nama Ar-Rahim. Satu nama yang tidak tentu hanya kepada Allah supaya Ar-Rahman. Bukan supaya Ar-Rahman, tapi Ar-Rahim ada juga nama orang lain, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Taala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi kita Rahim. Allah Ta'ala pun Rahim, Nabi kita pun Rahim. Pusung meta atau pukun, Nabi kita Rahim. Jadi kalimah Rahim makna kata tuk cai selain daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi kalimah Ar-Rahman maidai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serupa dengan kalimah Sami', kalimah Basir. Sami' maha pendengar, Basir maha melihat. Juga nama ni boleh guna dengan makhluk lain. Bukan, makna kata bukan diguna hanya untuk Allah. Kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dahri, inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia min nutfatin amsyaj nabtalihi. Allah Ta'ala sebut tentang sang manut, kemudian Allah Ta'ala kata faja'alnahu, kami jadikan manusia sami'an, maha pendengar, basira, maha melihat. Jadi mana tu lafaz Sami'an nama Allah As-Sami', Basiran nama Allah Al-Basir boleh juga guna selain daripada Allah Taala. Tapi Ar-Rahman tak boleh nak guna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita menguning khalasahnya kita orang beriman rau pen pu satha, kita mesti belajar iaitu
orang panggil tanah sifat kesia belah, sifat rahmah, sifat kesia belah kepada segala makhluk Allah Ta'ala. Pasal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kesiaplah kepada semua makhluk. Nah, kita kena jadi orang pusong meta, putimi kuam meta. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun, putimi metanan yarhamuhumur rahman, Allah ar-rahman akan kesiaplah kepada dia, akan kasih kepada dia, akan meta kepada dia kalau dia jadi orang hak kesiaplah. Irhamu man fil ard, kesiaplah kalah kamu orang hak duk atas muka bumi, yarhamukum man fis sama, yang duk di atas langit akan rahmat, akan kesiaplah kepada kamu. Karena itu orang panggil tanihlah sifat kesiaplah. Nah, jangan kita kasar. Nah, kita kena lemah lembut. Jangan kita benci ke orang, kita kena kasih ke orang. Nah, itu orang panggil sifat orang beriman. Sebab itu ini sifat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya manusia dia kesiaplah, bahkan segala makhluk, kepada binatang pun dia kesiaplah juga. Kepada binatang, sampai tu Nabi ajar nak sembelih kena sembelih wi molek. Fa ahsinu al-qatlah, sembelih wi jadi molek, pisah kena tajam. Cara sembelih dalam Islam ajar kerana kesiaplah kepada binatang. Sebab tu sifat kesiaplah, sifat rahmat ni satu sifat yang besar dan satu sifat yang mulia dalam Islam. Kita usahalah tanam dalam diri kita, dan kita usahalah wi umat semua ada sifat kesiaplah. Sikit banyak kita belajar pada minggu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh amal apa yang kita dengar. Akhir kita habiskan tafsir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.